hi everyone, welcome back to SMFA Podcast episod 5 dan bersama host anda pada episod kali ini ialah saya, Damia Batisha daripada Costasul Faculty of Education dan bersama saya kita ada Presiden EDSA iaitu Cik Afni dan Presiden Baisa Cik Amri. Okay, boleh cakap hi sikit? Hai. Yo. Okay, topik kita untuk episod kali ini ialah career pathway and leadership ataupun dalam bahasa Melayu kita kata jalan kerjaya dan kepemimpinan gitu. Okay, tanpa kita melengahkan masa, siapa nak start dulu untuk introduction? Okay, bagi ke Afni sebab dia ED 241. Weh. 241, saya 242. Dia 241. Betul dulu. Alright. Assalamualaikum everyone. So thank you Damia for inviting me to this podcast, and it's an honor to be here with Amri, orang kuat kita ni, orang kuat fakulti kita. So there's lots to learn lah from him, I'm sure. Okay, so my name is Afni Natasha Binti Afandi, tapi usually orang panggil Afni je. And I am the president of EDSA Part 2 TESOL student from UiTM Kuching currently. Studying at home, ODL. I'm turning 22 next month in July. And saya dari Datu Sabah. Orang Sabah ni. Iya, orang Sabah. Orang Sabah. Sabah ni sebenarnya orang Sabah ni dia lawa-lawa sebenarnya. Cik. Okay, thank you Afni for the introduction. Okay, let's move on to our President Baisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Khairil Amri bin Muhammad Kamrul Zaman. Okey, panggil Amri saja. Pendeknya panggil Am. Okey, saya daripada Fakulti Pendidikan Seni dan Seni Reka ED 242 semester 7, iaitu semester yang terakhir sebelum praktikal. InsyaAllah next sem saya dah praktikal. Asal daripada Kuala Krai, bukan Kuala Menangis, Kuala Krai, Kelantan. Memang saya asal sini dan sekarang ni saya berada di rumah, iaitu di rumah lah sebab ODL saya tak balik kampus. Saya berumur dalam 19. Awal start degree. Wow, genius. Tak, 19 tu saya masuk, bukan. Sekarang ni saya umur 24. Okay, 24 2 bulan. 24 Abang 2 bulan. kakak saya ni, okay, terima kasih. Tua sangat ke saya? 24 tahun lah, 24 tahun. Okay, Oh my god. Untuk ice breaking session, memandangkan Afni ni dari Sabah dan Amri daripada Kelantan, mungkin kita boleh macam get along through accent gitu. Okay, so Afni cuba bagi beberapa perkataan ataupun satu ayat dalam Sabah untuk Amri teka. Alah, bahasa Sabah ni senang faham kan? Alah, Amri kamu juga ni. Sabah ni senang je bahasa Kelantan. Kan kalau Amri yang bagi bahasa Kelantan tu susah ni ngomong. Bagi. Okay, Fahri. Acil bilang gitan betul loh dia. So budak-budak main betul bubut dari tadi. Okay. Apa tu? Memang tak faham langsung apa dia tu. Okay. Baik. Okay, aku slow sikit. Okay, slow sikit. Acil bilang gigitan betul loh dia. Sebab budak-budak dari tadi main bubut-bubut je. Okay. Bubut-bubut tu apa tu? Maksud dia macam ni kot. Okay. Mana tu boleh dapat Acik cakap bising sangatlah budak-budak main kat luar tu. Halau dia kejap, suruh dia orang balik. Macam tu ke? Macam adalah sikit-sikit macam boleh lah ada relate. So So jawapan betul dia apa Afni? Okay, tadi Acil bilang Acil tu actually pakcik. Pakcik ataupun bukan pakcik, sorry, aunty bilang tu cakap. I think semua orang tahu. Gerigitan betul tu geram betul. Sebab gerigitan tu geram dan budak-budak main bubut-bubut, main kejar-kejar dari tadi. So anti geram sebab anak-anak yang macam main kejar-kejar dari tadi. So ya. Geram. Tadi Amri cakap bising. Geram. Okay. Dekat lah. Right, Amri. Ya. Okay, apa nak cakap dalam kata. So tak boleh break. Tak boleh break lagi. Ayat kan.
Try dengan Ah, Afiq. Air pendek. Air pendek je. Okay, dapat dah. Okay. Tolong masuk buah mocktail ni dalam supik ni. Supik Jabir ni. Mari Wait, kenapa apa dah? cepat tu? Wait. Okay, saya dapat sikit. Okay. Okay, Semalam sekali belajar. lagi. Orang. Okay, sekali lagi. Tolong masuk buah mocktail ni dalam supik. Dalam 2-3 supik. Masih banyak Okay, apa dia? Semalam dah belajar dari Amri dengan Damia, supik itu plastik. Okay. Okay. And then apa tadi? Masukkan buah apa? Buah apa Mocktail, itu? Ya, Mocktail. Mocktail apa tu? Macam koktail. Bukan. Itu memang confirm tak tahu apa tu. Buah apa dalam plastik, 2-3 plastik. Itulah AB. AB tu apa? Abang. Betul. Abang kan? Okay. Dia minta masukkan satu buah ni, tak tahu buah apa, buah koktail, masukkan dalam plastik, 2-3 plastik. Nice try Afiq. Kita Ya, tanya. betul lah. Betul. Ya, buah kalau apa? dalam bahasa Melayu dia macam ni bang, tolong masukkan buah rambutan ni dalam 3-4 plastik. Okey, terima kasih. Rambutan. Apa tadi? Dia jadi Mocktail. short form dia jadi mocktail. 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 Okay. Kalau saya sebut durian nanti jadi durian. Kalau saya sebut buah manggis korang tak tahu. Yang Kelantan panggil buah setor. Buah setong. Setor. Setor. Manggis. Itu je lah. Tukarlah topik kita cakap. Okay, thank you untuk ice breaking session tu. So let's move on to our first question is untuk Afni dulu lah. Kita boleh start dengan Afni dulu. Okay. Boleh tak cerita sikit tentang Club ETSA dan kenapa Afni sendiri join Club ETSA? Oh, okay. Alright. So introducing ETSA. So ETSA is Ethos TESOL Student Association. So we are ETSA ni the representative lah of TESOL students, and our advisor is Miss Munira, also known as Miss Moon. And our mission is for ETSA to be a platform of unity, innovation, and dedication to produce holistic pre-service teachers. And our vision is to be recognized as an established society that brings positive impact to the future of English education. Okay, so why did I join ETSA? Kenapa join ETSA? Truthfully speaking lah, to be honest, peer pressure. Friends influence. Sebab at first class rep share the news ni pasal ETSA Highcom recruitment ni to our class WhatsApp group, and I was like, oh, okay. That's it lah. Like, Lepas tu terus jadi presiden? tak. Wow. No, that's it lah. Macam not really seriously thinking about it. Lepas tu, but then a few of my friends macam they forward the news to our own personal group chat. So saying macam, come lah, let's join. My friend said kalau aku join, Afni pun kena join juga. Oh, macam tu. So in short, if you join, I join. Kind of situation lah. Presiden ni. Itulah. Alright. Interesting. So, Okay. Yeah. So untuk Amri pula, kenapa Amri join Club Waisa? Okay, kenapa saya join Club Waisa? Boleh cerita sikit tentang Club Waisa sendiri. Club Waisa, Club Waisa, Waisa, WAESA adalah Visual Art Education Student Association. Merupakan persatuan dalaman daripada Fakulti Pendidikan UiTM Kampus Puncak Alam, iaitu program merupakan terlibat daripada pihak sekolah dengan pihak industri. Secara ringkasnya, apabila pelajar join mendaftar diri sebagai pelajar ED242, secara automatik dia jadi ahli Waisa. Dan untuk makluman juga kepada penonton luar, Waisa tu apa? Waisa ni adalah satu program yang melibatkan pihak sekolah, iaitu dengan pihak sekolah, pihak industri, melalui beberapa program seperti Making Idea Virus, program Art Smart, Art Venture, lepas tu Articulture. Program yang melibatkan banyak kita punya industri luar masuk, dan komuniti-komuniti luar. Seperti contohnya adalah subjek mural, mural, lepas tu batik di sekolah, buat bengkel. Lepas tu pula dia dikenalikan oleh pensyarah juga, ada pensyarah-pensyarah yang terlibat. Lepas tu dan ahli jawatan kuasa Waisa.
Itu saja secara mudah Waisa ni. Basically macam Waisa ni banyak aktiviti dengan sekolah luar lah macam tu. Dengan sekolah, dengan komuniti. Tapi kalau Waisa dalam fakulti kurang sangat aktif sebab kami Waisa kalau aktif dalam fakulti hanya untuk pelajar kami sendiri, hanya untuk ED242 saja. Kami rasanya tak pernah ke, jarang sama sekali buka untuk budak PJ join, budak CSA join. Jarang lah. Kami banyakkan buat program luar daripada industri tu, daripada sekolah ke, daripada pergiat seni, macam tu lah lebih kurang. So since sekarang COVID ni macam kan kita ODL kan, jadi banyak event handle dengan sekolah ke dah memang macam tak ada? Okay, setakat ni kita dah 3 SEM dah lalui kan. Jadinya SEM pertama ODL dengan SEM kedua ODL kami betul-betul ibarat kami macam cuti, tak ada apa-apa program. Disebabkan kami pun masih terkejut kan, tak sempat nak buat event apa-apa. Lepas tu untuk kali ketiga ODL untuk SEM ni kami baru berlangsungkan program MIV yang telah saya sebut tadi, iaitu Making Idea Virus. Baru je minggu lepas berlangsung. Jadi kami buat dalam bentuk webinar lah. Kami jemput penceramah daripada latar belakang dia punya seni keosonan, seni grafik, seni animasi. Jadi bagi ucapan lah, bagi dia bagi macam art talk macam tu. Jadi kita ajaklah industri yang ni, komuniti orang-orang luar join, disebabkan kita buat online. Jadinya so tak perlu orang cakap tak perlu nak prepare kursi, tak perlu prepare apa. Jadinya online boleh masuk, senang. Google Meet dengan Facebook Live, senang je. Itu je untuk setakat ni. Lepas tu kenapa saya join Waisa? Kenapa saya boleh jadi Presiden Waisa? Okey, cerita dia. Okay, saya jadi Presiden Waisa ni daripada semester 3. Sekarang ni saya dah semester 7. Dalam 2 tahun setengah dah. Wah, tak bukan. 5, bukan 5 kan? 3, 4, 5, 7. Okay, saya bukan matematik student. Okay, rasanya 2 tahun setengah sebab saya ingatnya Mac 2019. Mac 2019. 2 tahun setengah lebih kurang kan. Saya jadi presiden ni bukan dilantik sebagai undian. Memang gila kuasa. Tak. Ketika tu saya memang tak berminat langsung nak join apa-apa program. Saya rasa saya nak masuk degree ni untuk akademik saja. Study. Memang nak study sebab saya daripada diploma, saya dah banyak join masa zaman diploma. Rasa sangat penat, memang tak ada nak fokus kerja. Jadinya saya nak masuk degree ni. Nak masuk degree ni untuk belajar semata-mata je, tak nak ada terlibat mana-mana program, mana-mana kelab ke apa kan. Lepas tu tiba-tiba nama saya dipanggil masa dalam meeting AGM Waisa. Masa tu saya budak lagi, baru masuk semester 3. Memang budak lagi, budak mentah bocah apa. Lepas tu dipanggil oleh pensyarah dengan bekas presiden. Dia kata, okay, kita lantik sebagai presiden pun. Nama saya dipanggil. Masa tu saya tengah main laptop, tengah install. Masa tu saya tengah buat kerja part time, iaitu install Microsoft, install Adobe Photoshop apa. Masa tu ada student nak install Microsoft, saya duduk belakang meeting tu dalam program AGM tu, tengah bersila sambil install customer punya customer kan. Lepas tu tiba-tiba panggil nama saya. Masa tu saya memang tak tahu lah, saya memang dah lost dalam meeting tersebut. Memang tak hilang kan. Jadinya bila nama saya dipanggil tu, kawan kata, Uri, nama mu pun panggil. Lepas tu saya kata, apa dia ni? Tu dipanggil ke depan. Lepas tu saya pun memang dah nervous habis lah, entah apa benda ni kan. Tiba-tiba dipanggil nama kan, takkan buat salah sebab install kan, tak dengar meeting kau kan. Lepas tu panggil depan, okay, ini adalah presiden baru kita, bakal menjalankan tanggungjawab Waisa. Saya sudah memang macam peer pressure juga ni. Interesting. Jadi memang saya dilantik disebabkan oleh penasihat Waisa, dibantu oleh bekas presiden sebelum ni dengan koordinator Waisa. Memang saya pun memang dapat mark itu macam ni. Mark kan. Lepas tu dengan ketua dengan Pakistan habis seluruh tubuh kan, berpeluh-peluh keluar kan. Kata saya nak sebut nama kan. Memang orang tengok budak ni betul ke boleh jadi presiden kan? TN. Baik, masa tu saya Allah. Sampai ke penasihat saya dia kata, budak ni betul ke boleh jadi pengganti untuk Presiden Waisa kan?
memang nampak tak ada nampak macam saya boleh buat kerja ni, tak ada kepercayaan ni. Memang saya sendiri pun memang tak mampu untuk laksanakan tanggungjawab ni sebab saya semester 3 Baru. ada semester 4, 5, 6, 7 tu sini-sini saya yang besar-besar pergi atas-atas tu mampu ke diorang nak dengar cakap saya. Jadinya memang satu cabaran tinggi lah, memang takut gila lah. Ada macam-macam pelbagai pasal. Lepas tu dah bila jadi presiden, sekarang dah semester 7 macam-macam dah saya dah tempuh lalui pengalaman, dan saya pun sekarang ni dah 3 generasi MPP dah saya dah tempuh. Generasi MPP daripada Ashraf dengan Sufi, lepas tu Daniel dengan Zima, sekarang ni latest sekali Aina dengan Umar. Saya dah 3 generasi. Saya macam otai Dia tu. MVP lah tukar. Okay. Dah biar. Same ni lah. Same ni saya memang betul-betul letak jawatan dah. Itu lah pengalaman saya dengan Waisa, macam mana join. Itu dia lah. Okay. Thank you. Sama. Untuk input yang sangat inspiring lah, macam it's quite funny lah. Okay. And let's move on to the next question. So sebagai seorang leader, mesti ada banyak benda yang kita belajar throughout events and stuff. So can you share a little bit about tips for good leadership? Dalam 1-2 macam tu kita startkan Afni. Good leadership. Kan memang before that memang I can relate lah dengan Amri, sebab like tiba 4 previous student jadi presiden macam padahal my VP pun semester yang macam like senior dan memang like kenapa tak choose him, but memang memang mungkin rezeki lah juga kan. So another truthfully speaking, another to be honest moment, very surprised, very terkejut juga lah, a little bit overwhelming juga. Okay, here we go. I didn't even apply for president. Period. Memang tak apply pun. So masa isi Google form for HR recruitment tu, seminggu sebelum start semester ni lah, kata silap ya. The positions yang that I chose was Maltech dengan logistik. They allow us to macam choose 2 options lah. So okay, fine. We had to record ourselves now, rakam video untuk our lecturers, like macam rakam intro, why I want to join ETSA and all that tu lah. And also an interview with the past HiCom members lah. So ada interview juga. So memang tiba-tiba presiden ni. So memang very unexpected lah, sebab experience pun as a leader macam tak banyak juga. Yes, not really. As a president now, like what are like a few tips that you can give about good leadership? Okay, so what I can macam say based on my experience lah, working with different type of leaders, but what I think is important, everyone has a valid opinion. Macam we as the leader need to listen, not just hear what they have to say and brush it off. So it's a two-way communication lah. So they earn your trust, but you yourself have to earn their trust. So macam make a bond lah. Yeah, both during work and outside. During work and also outside of work. So that's from me lah. But nak dengar tips dari Amri juga ni, senpai in the house. Daripada Amri, dah apa dia bukan jadi presiden. Yes. Aduh. For good. Yes, I have to learn. Dia pun dari patri kan jadi presiden. Okay. Yang baik. Boleh relate ni. Boleh belajar. Aduh, macam mana cakap pasal good leadership? Daripada pandangan saya, daripada diri saya sendiri, macam mana saya jadi presiden selama 5 semester ni. Pertama sekali untuk kita untuk kita dekatkan dengan pelajar, sebab kita ketua, untuk dekatkan dengan ahli-ahli kita adalah dengan beramal mesra lah, bukan beramal mesra dengan ambil kesempatan, beramal mesra untuk kenali mereka, mereka ni daripada mana kan. Sebab apa, bila kita kenal, kita punya komunikasi kita ni lebih elok lah daripada kita tak kenal, lebih baik lah daripada kita stranger tak kenal lah. Betul, tak kenal maka tak cinta kan. Tak cinta, okay apalah, letak tepi dulu. Okay, lepas tu kan, saya pertama kali lepas saya jadi presiden, okay, bukan sama balik kisah tadi, saya nak macam mana jadi good leadership. Okay, lepas tu saya pergi tanya seorang-seorang, saya pergi jumpa setiap batch. Okay, saya pergi semester ni, saya pergi jumpa semester ni kan, nak kenal dia orang kan. Memang satu pengalaman, satu benda yang saya rasa memang
Mustahil saya buat, tapi saya dah buat. Kiranya Amri lepas tu- buat ni setiap semester? Setiap semester. Bukan setiap masa tu untuk sekarang ni memang setiap semester saya akan jumpa budak semester 1 je lah. Semester lain dah kenal dah saya. Melalui online saya akan buat satu meeting bersama dia orang lah, awal WhatsApp. Ininya saya pergi untuk jadi good leadership dengan kenal dia orang lebih dalam dulu. Dia orang daripada mana apa kan. Lepas tu yang penting sekali, walaupun kita nampak macam orang kata terlalu mesra, kita tetap kena ada tegas. Nanti dia orang ingatkan kita ni main-main macam main-main kan. Kalau contoh bila saya buat apa-apa program kan, bila ada AJK yang tak buat kerja, saya akan bersuara cuma dalam bukan nada marah, nada yang kita perlu suruh dia orang buatlah kerja tu, jangan tak buat. Nanti kalau tak buat, kita punya, saya adalah ayat-ayat saya, nanti kita punya program apa tak jadi apa kan. Yang penting kali mesra tapi tegas, bukan macam nampak kita macam laklok ke apa, lolak ke apa kan. Lepas tu kita punya satu lagi ni komunikasi tadi supaya sama dengan Afni cakap, komunikasi yang paling penting sekalian. Communication. Lepas tu apa lagi kan, ni dengar ni pendapat ahli-ahli lain, pendapat AJK. Itu yang paling penting sekali lah. Selagi kalau kita bergerak sendiri kan, kita tak mampu untuk handle semua tugas. Itu penting sekali lah untuk dengar daripada ahli. Lagi pun masa ketika nak buat apa-apa aktiviti tu, yang penting sekali kita tanya pendapat dulu, macam mana apa yang berlaku. Kita kena tahu risiko kemudian hari. Lepas tu baru kita boleh handle program tersebut. Betul. Sebab membuatkan satu organisasi hukum ialah kebersamaan kan. So macam mana kita kebersamaan kalau kita buat seorang? Jadi yang pertama adalah apa tadi saya cakap tadi, mesra, tegas. Lepas tu mendengar pendapat dari ahli. Pendapat daripada ahli. To summarize, I think kalau macam to make an organisation work, bukan komunikasi je. Dia satu lagi faham each other, macam toleransi kan. Betul, faham toleransi. Macam communication is the key. Actually comprehension pun. Dia macam kalau kita cakap banyak pun, kalau orang tak faham, tak dengar, tak boleh pergi mana. Okay, thank you so much for the good leadership tips. So move on to our last question is, biasanya orang akan tanya, sambung TESOL ni nanti jadi cikgu English je ke? Sambung arts ni nanti jadi cikgu arts je ke? Boleh melukis je ke? So kita nak tahu apakah job scope dan jalan kerjaya untuk macam options untuk orang yang pursue TESOL dan juga arts. Kiranya macam soalan ni more to budak-budak yang baru habis SPM, lepas tu dan juga satu untuk yang lepas habis degree. Macam mana dia nak ambil TESOL ni, arts ni, and also lepas dia dah habis degree tu, apakah job scope dia? Alright, so for TESOL ni, so if you want to enter for degree in TESOL, you have to either, yang after SPM, either you take form 6 or asasi TESOL or any asasi. Sebab I think TESOL is a bit general. So macam if you take asasi law, asasi TESOL or asasi any even asasi science pun, you can apply for degree in TESOL later during for degree tu as long as your English is A and what minimum memang kena band 4. Band 4. 3 is memang tak pandang band 3, so memang so memang minimum band 4. Memang even some universities pun after you masuk degree in TESOL ni, diorang akan macam if you band 3 masuk in band 4, later when you graduate mesti up kan, mesti band 5. But no, UTM memang tiada lah. So this one depends on university jugalah. So for TESOL ni actually memang pun lah, nama pun teaching English as second language. So it's that way. English lah. So under faculty education there of course there are teachers, but other than teachers ni, some parts yang memang maybe usually orang tak dengar, maybe foreign service officer, translator, international corporate trainer, ESL department director, apa lagi, linguist. Because people think about language kan, betul. Banyak, like the options are very wide. Betul. But I think yang interesting yang macam like
okay, maybe if you're macam you don't want to be in Malaysia, maybe you want to macam as a translator or linguist or overseas teacher. I think like you can go around the world, not just in one country. So yeah, I think that is quite cool juga lah. Thank you for the input. And So, for Amri. Okay. Macam art student. Macam mana pula untuk art student? tak, tadi apa ni cakap macam best je. Saya sebenarnya memang nak masa, tapi saya punya mood tak sampai pun before. Kadang-kadang tu saya fikir rasa bila tengok budak Tessa kan, rasa jealous macam mana dia orang power English. Itu je. Tak apa, English boleh belajar Amri. Tapi saya entahlah. Kalau belajar kan English dengan Japanese kan, saya rasa Japanese lagi yang saya boleh catch up. Weh, I think Korean lagi senang weh. Mandarin susah. Mandarin Huai 真的很难。 What? Huai 很难。 Back to the question Amri. Okay. Baiklah, sambung pada tadi soalan tadi. Selepas bila pelajar ED242 pelajar Fakulti Pendidikan Seni Reka ni, bila dah habis degree, diorang ada dapat banyak kerja. Diorang boleh untuk mana-mana kan. Seperti kalau kita punya fakulti kita memang dia akan keluarkan jadi cikgu seni. Tapi kalau tak dapat, kita boleh buat sebagai contoh, kami ada berapa banyak subjek-subjek berkaitan dengan seni, seperti subjek mural, subjek animasi, subjek koreografi semua kan. Kalau ada yang subjek museum, sebagai contoh lepas habis degree ni, kita boleh mohon untuk bekerja dengan majlis museum negara ke, museum mana-mana museum. Lepas tu kami ada kami boleh kerja dengan mana-mana syarikat editor industri animasi ke, editor graphic design. Lepas tu kami juga boleh ada termasuk sekali dengan batik tradisional, alat-alat tradisional kan. Lepas tu ada lagi subjek-subjek yang seperti apa lagi, subjek mural, subjek ni ni pegiat seni ada banyak, lebih kepada fine arts ada, industry design ada, fashion ada, berkaitan semua seni lah. Begitulah kalau ini. Tapi yang kalau ambil barang, tapi kalau kita ambil fakulti pendidikan, kita nak keluar jadi guru seni, itu at least kita kerja di bawah kerajaan apa kan. Tapi kita nak buat part time pun boleh, freelancer. Itulah di samping business. So dia punya open market tu, pekerjaan tu memang luas. Asalnya kita ada usaha tawakal, insya-Allah dapat. InsyaAllah, betul. Saya tak pernah tahu tentang kerja dengan museum ni, sebab saya ingatkan macam museum ni dia open untuk anyone. So you just submit you punya art je. I thought macam tu lah. Tapi macam bila Amri sebut tentang museum, macam okay, tak pernah fikir. So biasanya arts biasa macam dari cikgu arts. Tu museum ada, kami ada ambil subjek museum semester 2. Subjek museum memang kita kena macam mana kita nak approach, macam mana kita nak tahu macam sesuatu, banyak lah berkaitan museum. Interesting lah. Visitor. Okay, thank you for the sharing. Okay, kita dah pun dekat hujung soalan kita. Untuk try to light up the mood with all the questions, kita boleh main satu game. Kita panggil game ni Would You Rather. Macam awak lebih rela buat ni atau buat ni. Okay, so macam first question, would you rather be a little late or way too early? Depends actually. Betul, depends juga. Tapi as a leader mesti way too early. Betul, sebab kita jangan bagi orang jadi menipu diri. Second question, would you rather go 10 years to the future or 10 years to the past? Maybe go to the future to look at the teaser. Mana tahu jadi apa. Yeah. So that maybe we can change. What am I in 10 years? Kan? Yeah. And then if I don't like it, I'm going to change what I'm going to do now. Bisa. Okay, thank you Amri. Next questions untuk Amri. Would you rather have a rewind button or pause button in your life? Boleh bahasa Melayu tak? Adakah Amri lebih rela nak undur ataupun nak pause? Kau ni rewind, tapi tengok Amri lah. Bagi saya pause ikut. Pause. Boleh. Sebab So kalau I think macam I would rewind, sebab kalau kita same. kita cakap belakang macam kita tak ada masalah tu. Sebab kalau saya sebagai seorang seni pelajar seni, kalau contoh saya buat painting, kalau ada silap painting, saya takkan guna balik. Saya tutup je lah painting. Saya takkan undo lah, takkan undo. Kalau rewind ni macam undo. Betul. Okay. Interesting. Okay, soalan kedua.
adakah Amri lebih rela hilang penglihatan atau pendengaran? Wish. Ini penting dua-dua ni. Kan? Pendengaran. Pendengaran lah. Mata lagi penting. Sebab mata untuk student art. Wow. untuk student art. Mata Betul, sangat student penting. art. And boleh sign language. Okay, betul-betul. For last question, ini macam spicy sikit. Would you rather go on a date with someone that you meet online ataupun jumpa blind date? Blind date maksudnya macam orang set up, ambil ke macam parents letak, okay, jumpa orang ni pukul 8 tapi kita tak kenal dia pun. Better daripada online kot, sebab kita sendiri kenal. Saya rasa yang first one. Jadi kalau yang second tu, orang dah mana tahu tiba-tiba ada prank ke apa kan. Kalau contoh, kalau orang set up kita punya perjumpaan apa, tiba-tiba kita tak pergi ke, tiba-tiba kita ada emergency kan. So orang yang set up tu terasa hati kita, kau tak datang pun aku punya set up kan. So tiba-tiba apa kita buat apa, tak nak experience je dia. Very simple man. Ya, kita tak nak hati ke siapa-siapa. Ya gitu. Tak pernah experience ni. Saya pergi dengan awal. Okay, thank you so much untuk sharing dan untuk jawab soalan yang very sudden ni. Okay, so for the last one is boleh tak bagi sikit ucapan untuk sesiapa yang nak pursue TESOL dan arts di luar sana? Kita macam biasalah mulakan dengan Afi. Alright, I think mine is really simple. I mean, like, as long as you have passion, you can go far. I know it's cliche, but actually it works. It's simple, just passion, but it works. So, and I personally think that if your sole purpose to enroll into a university is to just study, I think you'll miss out a lot. So, see, just look at Amri's example. His mindset is just to study, right? But then, sekali mas, part 3 dah jadi president. And for how many semesters? So, see, he's my living proof. So, I think, prioritize your education. But at the same time, enjoy your campus life. Yeah, you're not going to be a uni student forever, so seize the moment. So yeah. Next up, Amri, sedikit ucapan untuk siapa students yang nak. Untuk kepada adik-adik pula, kepada abang-abang, kakak-kakak yang lepas STP, lepas SPM. Okay, kepada yang lepas SPM dulu, anda perlu masuk dulu degree kan, sama ada STP ataupun degree. Kalau korang nak masuk degree, korang masuk fakulti Art and Design, iaitu fakulti seni, Art and Design, sama ada nak ambil fine art ke, nak ambil grafik ke, fine metal ke, up to you. Yang penting korang belajar dulu tentang basic seni dalam diploma, lepas tu korang sambung degree, masuklah fakulti pendidikan seni. Itu untuk daripada STP, daripada SPM. Untuk abang-abang kakak-kakak daripada STPM, terus korang boleh mohon fakulti pendidikan. Dah masuk pendidikan seni dan seni reka, tapi tak silap saya, tak tahu ketika pandemik ni still ada lagi ke tak interview. Tak silap saya, setiap permohonan yang diterima akan melalui temuduga terlebih dahulu lah. Untuk proses drawing adalah pelbagai sikit dia punya temuduga. So siapa yang berminat boleh, yang penting sekali ada minat, ada usaha dan juga memang nak luaskan lagi dia punya bakat seni. Boleh masuk fakulti pendidikan seni. Okay, thank you untuk ucapan. Okay, terima kasih. Sama-sama. Jadi kita dah pun di penghujung sesi podcast kita untuk episod kelima ni. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih sebab spend quite a lot of time here for me and for our Faculty of Education. Jadi saya harap kita boleh berjumpa lagi physically. Amri dah hujung semester. Oh my god. I can see you guys. Tapi motor saya dah lagi kat Walam tu. Motor dia lagi kat Walam. Kena pusing kan ambil kan? Tu lah, tapi tak tahu bila boleh ambil. Okay, thank you everyone. Kita jumpa lagi dalam episod ke-6 bersama host kita. Kita tak tahu lagi siapa. Surprise, alright. So, don't forget to like, subscribe and give a thumbs up. Give a thumbs up tu like lah kan? Jangan lupa. Jangan lupa follow kami dalam Instagram. Follow Baisa dengan Instagram. Yes. Wow. Okay, Baisa apa ni? Etsa pun tak juga. Follow Etsa. Yes. Thank you. Etsa_edu. We'll see you again.